أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم. Pada hari itu sahabat-sahabat karib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengah yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan amal soleh. Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami, serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh. Mereka diberi sebaik-baik balasan yang dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan. Diedarkan kepada mereka pinggang-pinggang besar dan piala-piala dari emas. Dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diinginkan oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata. Dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya. Dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kamu mewarisinya disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Kamu beroleh di dalamnya berbagai jenis buah-buahan untuk kamu makan daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lamanya di dalam azab seksa neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu daripada mereka. Dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa daripada mendapat sebarang pertolongan. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami, kerana kami tidak tahan menderita. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal dalam azab.
Bagi menyatakan sebabnya mereka dibiarkan dalam azab, Allah Ta'ala berfirman, demi sesungguhnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu melalui Rasul kami. Akan tetapi kebanyakan kamu telah menentangnya kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu. Bahkan mereka yang kafir itu telah mengambil keputusan menjalankan satu rancangan hendak membunuh Rasul kami. Maka kami juga mengambil keputusan menggagalkan rancangan mereka. Patutkah mereka menyangka, oh kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka. Bukan utusan-utusan kami, yakni malaikat, yang menjaga mereka ada menulis segala yang mereka lakukan. Masih lagi kita berada dalam ayat-ayat dalam surah Az-Zukhruf. Surah yang ke-43 pada juzuk yang ke-25. Bermula ayat 67 sehinggalah ayat 80. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang balasan ahli syurga dan azab sengsara ahli neraka. Kalau kita perhatikan ayat sebelum ini, itu pada ayat yang ke-66, bila mana Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang-orang kafir yang tidak mahu menerima kebenaran, sudah diberikan keterangan-keterangan yang jelas nyata, maka Allah menemplak mereka ini cuma menunggu hari kiamat yang akan mendatangi mereka dengan mengejut dalam keadaan mereka tidak merasakannya. Maka Allah menyebut apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Bagi orang yang beriman, Allah mulakan dengan orang beriman untuk menunjukkan kelebihan orang beriman. Maka diikuti dengan orang-orang yang kafir. Orang beriman, Allah menyebut tentang balasan yang diperolehinya. Kata Allah, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwun illa al-muttaqin. Perkataan al-akhilla memberi maksud al-ahibba. Al-ahibba artinya teman-teman, sahabat-sahabat yang dicintai di dunia dahulu. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu sebab kekufuran ini datang kerana persahabatan. Orang yang bersahabat dengan sahabat yang baik, maka dia akan dapat hidayah. Dan orang yang bersahabat dengan sahabat yang tak baik, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah dan sesat. Kerana itu membentuk persekitaran dan persahabatan yang baik itu merupakan perkara yang penting dalam menjaga agama. Sehingga Rasulullah SAW membentuk sahabat-sahabat baginda. Nabi Isa membentuk sahabat-sahabat baginda. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan setiap Nabi dia ada sahabat-sahabat dan ada hawari. Yang ini pembantu-pembantu, penolong agama. Kenapa para Nabi tak bergerak seorang? Kerana untuk menjayakan dakwah dan untuk menguatkan agama perlu ada persekitaran persahabatan. Sehingga dalam hadis Nabi menyatakan yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan jemaah. Maksudnya kelompok yang diwujudkan yang bersahabat dengan satu tujuan dan matlamat. Maka di sini Allah mendedahkan sebab keimanan dan juga sebab kekufuran. Sahabat. Kita tak akan jumpa orang yang sesat melainkan bersamanya sahabat-sahabat yang sesat. Dan kita tak jumpa orang baik melainkan bersamanya sahabat-sahabat yang baik. Kecenderungan itu berlaku. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha italafa. Wama tanakara minha ikhtalafa. Bahawa jiwa-jiwa manusia itu bagaikan tentera. Tentera yang dilatih. Maka apa yang punya persamaan dengannya, maka dia akan bersatu. Ini tentera darat, maka bersatu sama tentera darat. Yang ni tentera laut, dia bersatu sama tentera laut. Tentera laut tak akan kawan dengan tentera darat. Dia tak akan kawan. Tentera laut berkawan dengan tentera laut. Tentera darat berkawan dengan tentera darat. Tentera udara berkawan dengan tentera udara. Komando dikawan komando. Dia tak akan merentasi benda tu. Ini batalion A tak akan kawan batalion B. Maka perumpamaan roh orang beriman itu macam satu tentera yang dilatih.
dalam satu batalion. Rapat dia. Tuan tahu tentera kalau rapat macam ni. Kalau dia tentera darat satu camp dia rapat lah. Belasah seorang satu camp pergi. Dia rapat. Seorang kahwin semua pergi. Dia rapat. Gambaran orang beriman macam tu. Tentera yang terlatih. Arwah mujannadah. Yang telah diwujudkan satu camp mereka. Yang sama dengannya dia akan bersatu. Yang berlawanan maka dia akan berjauhan. Yang saya sebut contoh mudah. Tentera laut dia tak akan kawan tentera darat. Darat pun sama. Dia memang grup dia je. Maka roh orang beriman, jiwa orang beriman begitu. Kalau dia dengan orang masjid, maka orang masjid dia akan baik. Dengan orang yang suka buat perkara kebaikan, golongan ini sahaja. Maka bila Allah menyebut kelompok yang saya sebut secara intro tadi, hidayah dia berkaitan dengan sahabat. Kesesatan juga berkaitan dengan sahabat. Sehingga seorang nak dilihat siapa dia, tengok sahabat dia. Al-mar'u ala dini khalili. Setiap orang dinilai agamanya dengan sahabat dia. Falyanzur man yukhalil. Maka lihat siapa sahabat dia. Kalau kita berjaya dapat sahabat yang baik, maka terjaga agama. Kalau tak dapat, maka agama kita goyang. Lalu kata Allah, al-akhilla, teman-teman di dunia, yauma izin pada hari kiamat kelak. Ba'duhum li ba'din, setengah mereka pada setengah yang lain, aduun, jadi musuh. Illal muttaqin, melainkan orang yang bersahabat dahulu di dunia kerana takwa pada Allah. Berarti, apapun tujuan-tujuan persahabatan yang lain daripada Allah bertukar menjadi musuh. Sebab itu kita kena pastikan persahabatan kita ini kerana Allah. Kerana siapa yang bersahabat kerana Allah, walaupun seorang di timur, seorang di barat, akan bertemu juga hari akhirat kelak. Dalam hadis Nabi kata apa? Lau anna rajulaini tahaba fillah, ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib, la jama'a Allah Ta'ala yaumal qiyamah bainahuma. Yaqul hadha alladhi ahbabtahu fiyya. Kalau sekiranya dua orang yang berkasih sayang itu, berkasih sayang kerana Allah, salah seorangnya berada di timur, salah seorangnya berada di barat, Allah pasti akan menghimpunkannya pada hari kiamat kelak. Lalu Allah akan berfirman kepadanya, inilah dia kawan kamu yang kamu cinta dia kerana aku. Maka aku kumpulkan kamu. Maka ini satu nikmat. Kumpul untuk mereka meneruskan kasih sayang mereka. Manakala yang bersahabat bukan kerana Allah, kumpul untuk bergaduh, berbalak. Saling menyalahkan antara satu sama lain. Saling menuding jari. Kerana itu ayat ini memberi peringatan, persahabatan yang selain dari Allah akan bermusuh. Kerana itu kita kena nilai balik, kita sahabat kerana apa? Kita buat grup WhatsApp tu kerana apa? Grup Telegram kita kerana apa? Kalau kerana Allah, maka Allah pelihara kita. Maka ini satu peringatan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah menyatakan illa muttaqin, melainkan orang bertakwa. Dan ayat yang lain Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, nafkahkan harta yang kami rezekikan kepada kamu pada jalan Allah, sebelum datang kepada kamu hari yang tiada bermanfaat jual beli, tidak ada juga manfaat persahabatan, tidak ada juga manfaat, tidak diterima syafaat, dan orang kafir itu berada di, dan orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah sebut kiamat kelak Allah tak akan terima lagi jual beli. Maksudnya seorang yang cuba cari keuntungan akhirat ada tak boleh. Kat dunia ni kita boleh buat jual beli untuk dapat keuntungan. Kita jual beli dengan Allah untuk dapat keuntungan akhirat. Kat sana tak boleh. Dan wala khullah, kat sana pun dah tak boleh kawan lagi. Nak kawan-kawan kat sini. Kat sana baru nak kawan orang soleh, baru nak kawan bertakwa, tak diterima lagi. Maka siapa yang berkawan orang soleh di sini, maka dia akan beri manfaat. Kalau tidak, tak akan beri manfaat. Wala syafa'ah, dan tidak diterima syafaat. Maksud tidak diterima syafaat daripada yang bukan ahli syafaat. Dan orang kafir itu mereka lah orang yang zalim. Nabi Allah Ibrahim menceritakan tentang sahabat lagi. Innamat takhadtum min dunillah awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Wa yal'anu ba'dukum ba'da. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan kamu telah menjadikan selain Allah sebagai berhala-berhala untuk kamu berkasih sayang pada kehidupan di dunia. Nanti pada hari kiamat kelak,
kamu akan saling menyalahkan antara satu sama lain dan melaknat antara satu sama lain, dan tempat kamu semua ialah neraka dan kamu tidak ada penolong dan pembantu. Orang-orang yang di dunia ini berkasih sayang dengan berhala ataupun berkasih sayang dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah, maka kelak mereka akan saling melaknati antara satu sama lain akhirat kelak, dan tempat mereka dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, sesudah menyebut tentang persahabatan yang sebenar, maka Allah memanggil orang-orang bertakwa dengan panggilan yang mulia, sebagaimana disebut dalam ayat ini dengan 4 panggilan atau dengan 4 nawahi, atau kita panggil, Allah Ta'ala menyebut pada orang beriman tentang 4 kegembiraan dia. Yang pertama kata Allah kepada orang bertakwa, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Allah sendiri panggil tanpa perantara. Allah tak suruh malaikat panggil, Allah panggil, wahai hamba-hamba-Ku. Siapa hamba di sini? Yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang bersahabat juga kerana bertakwa pada Allah. Wahai hamba-Ku, la khaufun alaikumul yaum. Hari ini kamu tidak akan ada sebarang kebimbangan. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan hari ini kamu tak perlu bimbang apa-apa, wala antum tahzanun, dan tidak perlu kamu berduka cita. Maksud bimbang di sini ialah bimbang tentang hari akhirat. Kan di sini ada balasan yang lebih baik yang disediakan kepada kamu berbanding dunia. Dan tidak kamu berduka cita. Yang dimaksudkan bahawa ahli syurga itu tidak berduka cita, memberi maksud bahawa mereka ini tidak akan merasa sedih dengan apa yang telah mereka tinggalkan. Mereka tak bimbang dengan apa yang disediakan pada mereka, apa yang disediakan. Allah hilangkan kebimbangan tadi. Dan mereka tidak akan berduka cita dengan apa yang telah mereka tinggalkan dunia dahulu. Tak perlu duka cita kerana gantiannya lebih baik. Tak rasa takut, tak rasa sedih. Dan Allah Ta'ala menyebut yang ketiga, kemuliaan orang beriman ini, kata Allah, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Itu mereka yang kami panggil ini, yang mendapat balasan syurga ini, dahulu di dunia mereka beriman dan mereka menyerahkan diri kepada Allah. Maka Allah sebut lagi kegembiraan mereka. Udkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga. Antum, kamu, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu, tuhbarun, dalam keadaan kamu dimuliakan. Ai tukramun. Dan Allah Ta'ala juga menyebut perkataan ya ibadi, iaitu dengan nilai paling tinggi status hamba Allah, iaitu wahai hamba-Ku. Pertama Allah panggil sendiri, bukan melalui malaikat. Yang kedua Allah panggil dengan panggilan paling terhormat, wahai hamba-Ku. Sebagaimana Allah Ta'ala waktu memuliakan Rasulullah untuk melakukan mi'raj ke langit, Allah Ta'ala menyebut subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Allah bila memuliakan seorang hamba, Allah tak panggil nama dia. Bahkan Allah menyebut wahai hamba-Ku, untuk menunjukkan dia benar-benar 100% patuh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadilah kamu semua hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua dalam syurga-Ku. Baik, lafaz hamba lafaz paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Atau Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan perkataan hambanya, wahai hamba-Ku. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kegembiraan orang beriman akhirat kelak. Allah akan panggil direct tanpa malaikat, tanpa perantaraan. Allah menyebut dengan panggilan wahai hamba-Ku, dan Allah beritahu tiada duka cita, tiada kebimbangan, dan Allah memuji sebab dulu kamu beriman dan kamu tunduk. Dipuji. Macam kita sebut budak ni, dia berjaya sebab dia dulu dia rajin. Dan kalau orang tu berjaya, kita tahniahlah dia berjaya. Lepas tu kita cerita sebab dia berjaya, dia ni rajin baca buku. Dekat dapur baca buku. Jadi itu pujian. Kat mana-mana pun dia baca buku. Maka orang beriman tadi bila dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan kemuliaan, dan Allah SWT memujinya dengan apa yang dia lakukan dahulu di dunia, dia beriman. Dan dia menyerahkan diri pada Allah, tunduk tak berlawan. Maka Allah pun menyebut tentang kemuliaan
sebenar orang beriman, udkhulul jannah, masuklah kamu semua ke syurga. Antum, kamu, wa azwajukum, dan isteri kamu. Sebab tu tidak ada orang masuk syurga melainkan dikahwinkan dahulu baru masuk syurga. Dia masuk sekali. Maksudnya dia tak masuk bujang dalam syurga baru kahwin dalam syurga. Dan puasa nak masuk tu dia kahwin. Dia umpama orang nak masuk rumah, dia kahwin dulu masuk rumah baru. Macam tu. Maka dalam keadaan tuhbarun, kamu dimuliakan. Perkataan tuhbarun yang diberikan kemuliaan yang paling maksimum. Dan kemuncak kemuliaan itu ialah mereka ini dapat melihat Allah SWT. Dia macam kita bertamu di istana. Masuk istana satu kemuliaan. Dihidangkan makanan istana satu kemuliaan. Kemudian dapat melihat raja. Raja pun mencemaduli tengok, bertemu dengan tetamu-tetamu. Ini kan pula Allah SWT. Demikian kemuliaan ahli syurga. Kemudian kata Allah, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa aqwa. Maka beredar sekeliling mereka pinggang-pinggang yang besar. Kata sihaf, yang ni pinggang-pinggang besar. Nak tunjuk ni makanan ni bukan makanan jimat ni. Kita kan kalau pergi jamuan, kalau pinggang kecil kita tahu ni jimat punya, ni bajet ni. Kalau dia bagi pinggang-pinggang besar, dia tahu ni mewah ni. Pinggang hulu pun dah besar. Kalau dulu pinggang kecil kita dah nampak sikit lah ni. Mesti portion dia sikit. Ini letak pinggang sihaf. Pinggang-pinggang yang besar. Dan pinggang ini pula kata Allah min zahabin, daripada emas. Wa akwabin, dan juga gelas-gelas atau piala-piala, kup, bekas-bekas air, juga daripada emas. Bayangkan pinggang disediakan untuk emas. Dan juga gelas-gelasnya juga daripada emas. Dan segala perhiasannya. Wa fiha ma tashtahil anfus, dan di dalamnya apa sahaja yang kamu nak ada berlaku. Allah mulakan dengan makan dan minum dulu. Kerana itu kehendak umum manusia. Manusia lahir-lahir cerita makan dulu. Cerita minum dulu. Kita kan bimbang kalau anak-anak tak makan. Kita ke mana pun, bila sebut ada makan minum, itu dia seronok. Ni kita nak pergi rumah kawan kita, ada makan minum. Kita nak pergi program ni, ada makan minum. Bayangkan kalau kita beraya tak ada makan minum. Nak beraya tak agak-agak? Ada raya tapi tak ada makan minum, jatah je lah beraya. Sebab tu kita bulan puasa pun tak berapa nak jalan sebab tak ada makan minum. Makan minum ini menjadi suatu kecenderungan manusia dalam menenangkan hatinya, menggembirakan hati. Manusia bergembira dengan makanan yang dihidangkan. Walau dia tak makan tapi tengok makanan gembira, seronok. Kan kita pergi hotel tengok banyaknya makanan sedap berlaku. Walaupun pilih telur masing je, lepas tu telur masing. Ambil sayur bendi sikit dah makan. Sebab yang lain semua tak boleh. Tapi tengoknya seronok. Itu di dunia. Apatah lagi di syurga. Kerana kecenderungan manusia pertama makannya. Kemudian minumnya. Makan dan minum. Dan makanan dalam keadaan dihidangkan dengan penuh kemuliaan. Kemudian kata Allah di dalamnya apa sahaja yang mereka nak. Dalam penafsiran ini, bila para ulama menyatakan, yang dimaksudkan apa sahaja yang mereka nak. Iaitu segala pakaian, segala hiburan-hiburan yang dikehendaki oleh mereka, apa yang lazat dipandang oleh mata-mata mereka, semuanya mereka akan menikmatinya di dalam syurga. Bukan diceritakan bagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang apa sahaja yang dia nak. Bangun seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, hal fil jannah min khailin? Apakah dalam syurga ada kuda? Maka Rasulullah menjawab, Inna Allah adkhalakal jannah. Sesungguhnya Allah memasukkan engkau dalam syurga. Fala tasha'an tuhmal ala faras. Maka apa sahaja yang kamu nak, kamu akan dibawa dengan kuda min yakutatin hamra, yang dibuat daripada batu permata merah. Delima merah. Kuda ni daripada delima merah. Yatiru bika, dia akan bawa kamu terbang. Fil jannati haitsu syi'ta, raung syurga ikut kamu nak. Bila sahabat tanya Rasulullah, dalam syurga ada kuda? Ada. Kuda daripada permata zamrud atau permata delima merah, yang akan membawa kamu terbang mana kamu nak. Kemudian Badui pula bangun. Badui kata, Ya Rasulullah, unta ada unta. Ni orang bandar tanya kuda. Orang kampung tanya, unta ada tak?
Hal fil jannah min ibil? Lalu kata Nabi SAW, in yudkhilakal jannah, kalau Allah masukkan kamu dalam surga, yakun laka fiha mashtahat nafsuka wa ladzat ainuk. Kalau Allah masukkan kamu dalam surga, apa je yang kamu nak, apa je yang kamu seronok ada. Soalan pertama, sahabat tanya, ada kuda tak? Lalu kata Rasul, kalau ada, kalau kamu masuk surga, kamu akan dibawa di atas kuda daripada permata merah, delima merah, yang akan bawa kamu terbang mana kamu nak. Sahabat ni tanya pula, ada tak unta? Maka Nabi sebut, Nabi tak kata unta tu terbang. Sebab apa? Kalau Nabi sebut unta terbang, ni tanya, ada kambing tak? Kambing terbang tak? Ni ada kaldai tak? Maka Nabi sebut satu jawapan umum. Kata Nabi SAW, apa je kamu nak ada? Ada apa je? Maka kamu kira sendirilah. Tidak Nabi kena jawab banyak. Cara Rasul jawab ini dipanggil uslubul hakim. Uslubul hakim artinya dijawab dengan cara yang bijaksana. Tak perlu melayang semua soalan. Sebab dengan jawapan tadi terjawab semua benda. Sebab yang pertama tanya kuda ada tak? Yang kedua tanya unta ada tak? Kalau Nabi jawab setiap satu, yang lain akan tanya ada tak kaldai, ada tak itu dan ini. Maka cukup Nabi jawab ada semua. Kita cerita ke anak kita ni, dalam syurga ada semua mainan. Dia tanya, mainan apa main dia? Ada. Kalau kita layan dia, sebut satu-satu robot-robot dia. Kita semua mainan ada semua. Jadi dia pun faham sendiri. Oh ada semua. Tidak pernah kita layan dia. Nak sebut satu-satu. Maka Allah sebut dalam syurga ni ada belaka. Tapi Allah sebut yang menjadi kebiasaan orang nak makan minum. Makan minum tu kebiasaan manusia nak. Apa-apa makan dulu, minum dulu. Maka barulah apa yang mereka inginkan selepas itu. Nak berjalan, nak bersantai, nak itu, nak ini. Kalau mereka kata, ni dalam syurga ada pantai tak? Semua ada. Semua ada. Semua benda yang kamu nak. Cuma kita kena tahu. Contoh kehendak kita dekat dunia dengan kehendak kita kat syurga berbeza. Maksudnya sekarang kita minta berdasarkan hawa nafsu kita kat sini. Nanti bila kita berada di syurga, dia cerita lain pula kita minta. Sebab level kita sudah lain. Macam dulu. Tuan-tuan belum banyak duit. Cita-cita nak kancil je kan? Dulu-dululah. Kancil je. Agak sekarang nak tak kancil? Tak nak dah. Kita kalau boleh nak atas sikit. Dulu masa mula-mula kerja nak kancil je. Boleh motor kat cai pun boleh. Tapi bila dah senang sikit, agak-agak nak tak lagi kancil? Dia kata tak nak dah. Sebab level dia dah lain. Dia dah senang sikit. Dulu zaman kita mula-mula kahwin nak rumah flat je. Sekarang nak tak rumah flat? Tak nak. Kalau orang berada lah dia takkan nak. Sebab level berfikir dia dah lain. Dia dah fikir tentang kondominium. Dia tak fikir lagi flat. Jadi saya menyebut bukan penghinaan pada flat. Cara berfikir kita. Cara berfikir. Dulu tuan-tuan nak durian je. Sekarang tak nak durian, nak musangking. Lain. Cara berfikir mula lain. Tak nak dah. Dulu muka cerita nak makan ikan goreng je. Dulu. Sekarang tak ikan bakar. Level dia naik. Sebab tu kalau sekarang kita nak fikir syurga tu kita dapat apa, itu otak hari ni. Otak waktu masuk syurga lain. Kalau otak hari ni kita biarkan otak hari ni, geng-geng jahat pun dipikir, ni dalam syurga boleh tak kita nak mencuri? Nak mencuri lagi dia. Sebab otak tu masih macam tu. Dia suka mencuri. Maka bila syurga dipikir nak mencuri boleh tak? Ataupun kita nak buat benda-benda yang dia nampak di sini dia buat. Tak, level otak awak dah lain, bersih. Sebagaimana saya pernah cerita ada seorang, dia kata, boleh tak kita orang nak buat homoseks dalam syurga? Yang tanya level otak dia homoseks. Walau bila dia masuk syurga, Allah bersihkan dia segala perangai. Dan dia pula tanya, Ustaz, ni dalam syurga boleh makan babi? Nak makan babi juga dia. Sebab level otak dia macam tu. Nanti bila masuk syurga, bersih dah otak tu, dah tak ada babi dalam otak tu. Artinya berubah cara berfikir. Macam saya bagi contoh. Contoh dulu belum ada apa-apa, kita cara fikir kita nak menani benda ni. Tapi bila kita sampai satu level, dah tak nak benda tu. Kita nak lebih tinggi lagi. Yang dulu kita fikir, itu dulu sekarang tak. Level saya berfikir berbeza. Apatah lagi bila seorang masuk syurga, Allah bersihkan hati dia. Daripada segala kotoran. Sebab ada orang mengarut ni, dia fikir macam pelik-pelik. Ni masuk syurga boleh makan tahi tak? Nak makan tahi lagi dia. Kalau tahi ke, adalah benda-benda. Sebab dia nak menjustifikasikan ada semua tu. Dia nak sebut ada semua, maka dia berfikir cara kotor dia hari ni. Awak kalau masuk syurga, Allah dah bersihkan awak. Sehingga awak tak akan fikir macam tu. Sebab mana saya kata kita bila berpindah level, lain. Tuan-tuan masa kecil tu nak jadi apa? Cikgu sekolah rendah tanya, nak jadi apa? Polis bomba. Tu yang ni.
Dulu level kita berfikir dululah. Tanya semua. Ni satu kelas saya ni, poli, bomba, tentera. Askar. Saya sekali dengar doktor. Dia kali orang bandar tu doktor. Kita doktor pun tak nampak situ. Nampak poli, askar, bomba. Inilah. Yang lain tak nak jadi. Tapi bila kita mula peringkat tinggi, kita mula lain berfikir. Tak nak jadi itu dah. Kenapa saya nak jadi businessman? Dah lain kan? Masuk level lain, pun tak nak. Saya nak jadi sekian-sekian. Semua cara berfikir berubah. Bayangkan nanti masuk syurga, cara berfikir berubah. Maka tak ada isu lah orang cerita nak makan benda pelik-pelik, tak ada. Kecenderungannya pada benda baik-baik. Syurga asasnya ada semua benda. Tapi dia maksudkan ada semua benda yang baik-baik yang sesuai dengan kita. Bukan ada benda yang jadi nilai syurga tu jadi buruk. Macam ada wanita bertanya, kalau lelaki mendapat bidadari, maka kenapa perempuan tak dapat bidadara? Kami nak juga lelaki ramai. Kan dalam syurga lelaki akan dilayan dengan perempuan yang ramai. Tapi perempuan dia tak akan dilayan dengan lelaki yang ramai. Kami nak juga lah, kalau boleh nak bidadara 70 orang lelaki layan kita. Tak, itu dah jadi pelacur. Itu dah jadi perempuan sundal. Kan Tuhan tak akan merendahkan wanita dalam syurga dengan cara tu. Kita kat dunia, kalau seorang lelaki, seorang perempuan, dia ada dua lelaki. Tuan-tuan nampak perempuan tu apa? Ni, dia seorang perempuan, dia ada dua power. Nampak dia pelik ni. Atau dia ada tiga lelaki dia. Pelik, ni perempuan rosak. Tapi kalau lelaki pula, dia ada ramai perempuan, orang tak nampak dia rosak, mungkin dia berkahwin. Sebab kan ada hukum perkahwinan di situ. Perempuan tak ada. Dalam apa pun agama tak ada perempuan boleh poligami. Melainkan mereka reka dengan hawa nafsu mereka. Bila perempuan mula ada dua lelaki, ini perempuan sundal. Maka dalam syurga tak mungkin Allah rendahkan wanita. Lalu dia berkata kami pun nak bidadara, kami seorang perempuan, dia lain 70 lelaki. Kamu perempuan murahan sampai dalam syurga dia macam tu. Maka Allah tak rendahkan orang beriman dalam syurga. Maka itu jawapan. Dan kerana wanita kecenderungan dia bukan tu. Allah tak jadikan kecenderungan perempuan untuk memiliki ramai lelaki. Bukan. Bukan di dunia lagi dia tak ada cenderung tu. Dia tak ada. Dia berbeza dengan lelaki. Kerana perbezaan ciptaan dan kecenderungan. Macam anak-anak kita. Dia tak cenderung nak kahwin. Tuan-tuan dia nak kahwin. Tak nak. Dia nak main je. Dia nak beli mainan. Dia nak pergi hypermarket. Tak nak kahwin. Tak nak. Dia pun tak tahu kahwin tu. Sebab label tak dia kat situ. Maka di sini kita lihat tentang apa sahaja yang syurga, yakni apa yang dibersihkan jiwanya dan punya kecenderungan yang bersih. Namun dia tetap menyamai ataupun dinamakan sebagai syahwat. Yakni kehendak. Syahwat itu kehendak yang halal yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian kata Allah, wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal di dalamnya. Wa tilkal jannah, itulah dia syurga. Allati urithumuha, kamu diberi waris dengannya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kamu lakukan di dunia dahulu, yang dalam ketaatan. Lakum fiha fakihatun katsirah, dan bagi kamu buah-buahan yang pelbagai, minha ta'kulun, yang kamu makan. Baik, Allah menyebut perkataan fakihah. Tentang fakihah kalau kita lihat pada kata dasar, itu fakuha yafkuhu, yang ketawa. Dia sebut perkataan fakihah yang ketawa. Maksudnya dia orang ni makan buah dengan keadaan bergelak ketawa. Kita kan sembang kawan-kawan kita. Sambil kita makan buah, kita pun bergelak ketawa. Sambil makan. Kerana nak tunjuk gembira. Maka dia makan buah itu dengan fakihah. Yang menggembirakan. Waktu kita makan buah dengan gembira. Dengan bergelak ketawa dengan orang-orang sekeliling kita. Dan Allah menyebut syurga inilah yang mereka warisi. Contoh kat dunia, mereka diwarisi. Kat akhirat, mereka mewarisi. Mana satu yang kekal? Kita kat dunia, kita diwarisi. Mana kita akan mati. Saya akan diwarisi. Harta saya. Dan segala apa yang saya miliki. Siapa yang kuat? Diwarisi atau yang mewarisi? Bila kita sebut mewarisi, berarti dia memiliki. Diwarisi berarti dia akan dipindahkan pemilikannya pada orang lain. Maka Allah menyebut syurga, syurga itu kamu akan mewarisinya. Artinya itu sebab kita kat dunia kita diwarisi. Kita tak mewarisi apa-apa. Kita diwarisi. Kalaupun kita mewarisi harta mak bapak kita, nanti kita akan diwarisi oleh anak-anak kita pula. Dengan bahasa mudah, kita tak kekal. Tapi di syurga kita mewarisi. Baik, kenapa Allah sebut perkataan mewarisi juga? Dia sebut dalam hadis.
kana ahlun nar yara manzilahu minal jannah hasratan fayakunu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin wa kullu ahli jannah yara manzilahu minan nar fayaqul wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah fayakunu lahu syukran. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin illa walahu manzilun fil jannah wa manzilun fil nar fal kafiru yarisul mu'min manzilahu minan nar wal mu'min yarisul kafir manzilahu minal jannah wa dhalika qawluhu ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Maksudnya adalah ahli neraka, dia akan melihat tempatnya dalam, adalah ahli neraka, dia melihat tempat yang disediakan baginya dalam syurga, maka dia pun menyesal. Allah tunjuk pada neraka, kalau kamu tak jahat, tak ingkar, inilah tempat kamu di syurga. Maka setiap kali tengok dia pun menyesal. Kenapalah aku dulu tak beriman? Kenapalah dulu aku tak buat baik? Dan orang kafir itu berkata, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kalaulah dahulu di dunia aku dapat hidayah, nescaya aku menjadi orang bertakwa dan mendapat syurga. Manakala ahli syurga pula, Allah Ta'ala tunjukkan tempatnya dalam neraka. Dengan berkata ni, kalau kamu tak beriman, tempat kamu dalam neraka, tapi sebab kamu beriman. Lalu ahli syurga berkata, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak mungkin mendapat petunjuk kalau bukan kerana Allah beri petunjuk. Maka jadilah keadaan itu bertambah syukur ahli syurga. Ahli neraka Allah tunjukkan syurga supaya dia datang penyesalan. Nyesal tak buat baik, nyesal tak yang bertakwa. Manakala ahli syurga pula diperlihatkan neraka supaya dia bersyukur pada Allah. Kalaulah kamu tak beriman, ni tempat kamu. Tapi kamu dah beriman. Maka dia pun bersyukur pada Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun, melainkan dia akan ada dua tempat. Tempat di syurga, tempat di neraka. Setiap manusia, setiap hamba Allah dia ada dua tempat. Tempatnya di syurga, tempatnya di neraka. Maka orang kafir, dia akan mengambil tempat neraka bagi orang beriman. Manakala orang beriman akan mewarisi tempat syurga bagi orang kafir. Demikian firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang kamu diberi waris dengannya dengan disebabkan apa yang kamu lakukan. Setiap manusia ni, kata Nabi SAW, Allah dah tetapkan dia dua tempat. Syurga satu, neraka satu. Maknanya kalau dia beriman syurga, kalau dia kafir neraka. Setiap kita ni semua ada dua tempat. Tetapi bila orang beriman kelak-kelak, tempat dia dalam neraka itu diambil orang kafir. Mana kalau orang kafir pula, dia ada dua tempat juga. Syurga satu, neraka satu. Syurga yang patut didapat kalau dia beriman, tapi dia tak beriman, maka syurga itu diberi pada orang beriman. Maka orang beriman ada dua syurga. Syurga untuknya dan syurga yang diambil daripada orang kafir. Ini disebut oleh Allah Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut pada Allah, dua syurga. Tuan-tuan, satu syurga yang Allah sediakan untuk dia. Satu lagi orang kafir punya, kalaulah dia beriman tapi tak beriman, maka syurga itu pindah pada orang beriman. Manakala orang beriman pula, dia ada dua tempat juga, satu syurga, satu neraka. Maka neraka ini diwariskan kepada orang kafir. Maka orang kafir ada dua neraka dia. Neraka yang memang dia masuk dan neraka yang diambil daripada orang beriman. Maka ini menunjukkan makna perkataan uristumuha, diwariskan kepada kamu. Yakni neraka kamu orang beriman akan diwariskan kepada orang kafir. Syurga orang kafir akan diwariskan pada orang beriman. Artinya setiap orang Allah tetapkan dia pada dua tempat. Syurga dan neraka. Kalau dia diputuskan beriman, maka tempatnya syurga. Neraka ini akan diberi pada yang kafir. Kalau dia ini kafir, maka dia ambil neraka yang ditetapkan padanya. Dan neraka yang diberikan pada orang beriman kalau dia melakukan kejahatan, dia berikan pada orang kafir. Maka kafir ada dua neraka dan orang beriman ada dua syurga. Itu maksud diwarisi. Kemudian kata Allah Ta'ala, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dan bagi kamu dalam syurga, selain daripada makanan dan minuman, buah-buahan yang berbagai bentuk, berbagai rasa yang kamu makan daripadanya, yang kamu memilihnya, yang kamu kehendaki. Setiap kali kamu memetik buah tersebut, maka buah itu tumbuh kembali. Kata buah dalam syurga ni unik, dipetik tumbuh. Artinya kalau tengok buah rambutan gitu contoh, kita petik keluar balik. Dipetik keluar balik. Tak pernah habis. Dan buah di syurga itu dipetik dalam semua keadaan. Baring,
duduk, berdiri, nak melompat, ikut suka kita. Dek rendangnya buah tadi. Sambil baring pun boleh. Sambil baring petik buah. Sambil duduk petik buah. Sambil berdiri petik buah. Maka ini kenikmatan ahli syurga. Bayangkan nikmat. Bila Allah menyebut makan minum Ustaz, ni ahli syurga tak main futsal Ustaz. Futsal main bola, bowling ke. Makan minum. Pertama kita katakan kehendak manusia itu pada makan minum terlalu tinggi. Contoh buat apa-apa pun buat akhir dengan makan minum. Pergi main, makan. Minum dulu. Ni belum main bola ni, ngeteh dulu. Pas main bola, ngeteh lagi. Yang ngeteh tu lama pada main bola. Itu kecenderungan. Tapi permainan-permainan lain terpulang. Sebab itu Allah sebut apa yang kamu kehendaki. Kerana ahli syurga juga dia akan ziarah menziarahi. Ahli syurga juga akan sembang. Ahli syurga juga akan melihat kenangan-kenangan dia dulu. Dia akan mengimbau kenangan dia. Tapi dia bukan imbau berfikir belakang tiang macam tu. Dia nampak ni, video dia ni. Bukan video tu. Ni yang sebenar yang dia nampak. Apa yang dia lalui. Perjalanan hidup. Yang pertama yang melihat video ini Nabi SAW dan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi nampak. Ini bukan video pelakon ni, betul punya. Allah tunjukkan. Kalau kita nak tengok keadaan kita dahulu, maka Allah tunjuk. Yang Allah hilangkan sebagian besar ilmu kita tentang masa silam kita untuk kita nikmati di akhirat. Contoh kalau tuan-tuan himbau balik, umur tuan-tuan berapa kenangan kita ingat? Banyak kita lupa. Banyak. Itu belum tanya semalam belajar apa, lagi lupa. Kalau kita umur 50 tahun, agak-agak kenangan masa 40 tahun dah tak ingat kan? 40 tahun. Tak jauh sangat kita 50, yang 40. Kenangan yang tahun-tahun lepas. Ni kalau tak ada gambar Facebook bang, kita tak ingat apa benda. Kita terlepas semua kenangan itu untuk kita menikmati dalam syurga. Maka kita akan lihat dalam syurga apa yang kita nak tengok. Ni kita rewind balik benda kita nak tengok. Sebahagian daripada apa yang kita dapat nikmati dalam syurga. Sebab kita kat sini tuan-tuan, macam saya katakan, kalau setahun berlalu masa saya, tahun 2022, kalau suruh tulis balik apa berlaku, apa yang saya lakukan tahun 2022, barangkali 10 helai saya boleh tulis. Yang lain saya lupa. Saya tak ingat apa keseronokan saya lalui. Walaupun tempoh panjang setahun. Kalau suruh ditransferkan kenangan tu pada tulisan, barangkali 10 muka surat. Even kalau 700 muka surat pun masih sedikit berbanding pengalaman setahun tu panjang. Dengan 24 jam. Maka ini di antara perkara yang dinikmati oleh ahli syurga. Melihat apa yang nampak dalam apa yang berlaku. Tapi yang dilihat benda-benda yang mengembirakan dia. Dia tak tengok benda yang menyedihkan dia. Benda-benda yang sedihkan dia tak. Sebab dalam syurga tak ada sedih. Dia pun tengok filem nangis, ingat balik, tak ada. Ahli syurga tak nangis. Ahli syurga gembira. Menangis bukan sifat ahli syurga, itu sifat ahli neraka. Menangis sifat ahli syurga di dunia. Dan ketawa sifat ahli neraka di dunia. Manakala akhirat kelak, ketawa itu sifat ahli syurga. Dan menangis sifat ahli neraka. Dia terbalik. Kat dunia ni yang banyak ketawa ialah sifat ahli neraka. Yang banyak menangis sifat ahli syurga. Akhirat kelak yang banyak menangis itu ialah ahli neraka. Sehingga keluar mata darah sekalipun. Sehingga aliran air matanya boleh dilalui oleh bot-bot, boleh kapal-kapal adik besar. Menangis ni sampai ada satu ruang untuk dilalui. Kalau boleh lalu kapal-kapal lalu, bot boleh lalu. Bayangkan gigi penghuni neraka sebesar gunung Uhud. Dibakar dan dibakar. Berlapis kulitnya. Setiap kali kulit terbakar diganti kulit baru. Kullama nadijat jududuhum badalna jududan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulitnya terbakar diganti kulit baru. Kata Nabi SAW, sesungguhnya gigi ahli neraka itu sebesar gunung Uhud. Dibakar. Ni tempat dia menangis ni sampai jadi macam lorong sungai untuk dialihkan bot. Kalau bot nak lalu, contohnya. Dia menangis yang berpanjangan. Sampai tak ada air mata. Keluar darah. Dia sebut menangis air mata darah. Kerana neraka keluar darah pada mata-mata ini. Maka sebab itu untuk menjadi ahli syurga banyakkan menangis. Maka hati-hati dengan ketawa melainkan apa yang dilakukan secara bukan kebiasaan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Iyakum wa kasratad dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Hati-hati kamu daripada banyak ketawa, kerana banyak ketawa itu mematikan hati. Bila mati hati, dia menjadi perangai macam orang kafir. Jadi tak fikir takwa, tak fikir benda-benda yang beri manfaat kepada agama. Nah, ini sebahagian daripada nikmat
ahli syurga yang Allah janjikan kepada orang beriman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.